Selamat malam, salam sejahtera. Bagi yang tak tahu, aku nak beritahu direct to the point. Hari ini, hari yang paling kritikal untuk Rosmah Mansur. Selepas menghampiri seminggu, hari Najib tinggal di penjara Kajang. Kali ini, Rosmah pula di dalam keadaan paling terdesak, paling kritikal. Kalau sebelum ini, Najib bosku pernah mengaku dalam sidang media bahawa beliau tidak malu untuk mengaku terdesak sehingga beliau sanggup memecat peguamnya sebanyak 2 kali. Satu kali untuk Safi Abdullah, menggantikannya secara serta-merta. Yang kedua pula, menggantikan ataupun memberhentikan Tuan Ibrahim, Zaid Ibrahim, dan seterusnya. Langkah terdesak Najib yang terakhir ialah memohon supaya Hakim Mahkamah Persekutuan, Ketua Hakim Negara Malaysia mengundur diri. Kali ini Rosmah Mansur, giliran pula Rosmah Mansur terdesak, yang amat terdesak, kerana hari ini amat mengejutkan kita, tapi bagi setengah orang gembira dengan keputusan ini apabila Rosmah sah gagal membatalkan prosiding perbicaraan kes rasuah dan keputusannya kekal diumumkan pada hari Khamis ini. Tepat 1 hari bulan September, tepat selepas Hari Kebangsaan Malaysia, kemerdekaan Tanah Melayu, akan diketahui keputusan penghakiman Rosmah Mansur untuk kes rasuah membabitkan tenaga hibrid dan juga genset di sekolah pedalaman di Sarawak. Ada orang Sarawak dok mesej aku, kata mereka sangat gembira 1 hari bulan September ini kerana mereka akan ketahui nasib Rosmah, dan bagi mereka tunggu keputusan yang dapat membela anak-anak mereka yang ada di Sarawak, kata orang itu yang mesej aku melalui komen di YouTube. Selain daripada itu, ada beberapa komen juga mengatakan Rosmah ni daripada permulaan kes sampailah hari ini tak habis-habis. Batal inilah, minta ditukar inilah, dan itulah dan sebagainya. Menghampiri cara yang dibuat oleh suaminya, Najib bosku. Dan tidak hairan mungkin kalau akhirnya di Mahkamah Persekutuan, kalaulah dia didapati bersalah, Mahkamah Rayuan dan seterusnya, meminta pula akan ada yang undur diri dan sebagainya. Hari ini, Rosmah Mansur gagal membatalkan prosiding bicara kes rasuah dan mahkamah memutuskan keputusan kekal Khamis ini. Saudara-saudara penonton, cubaan Rosmah Mansur membatalkan prosiding perbicaraan rasuahnya di saat akhir sebelum Mahkamah Tinggi memberikan keputusan berhubung projek hibrid solar bernilai RM1.25 bilion pada Khamis ini gagal. Ia susulan keputusan Mahkamah Tinggi untuk menolak permohonan baru dibuat isteri kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak itu untuk mencabar pelantikan Datuk Seri Gopal Sriram sebagai timbalan pendakwa raya dalam kes itu dan membatalkan keseluruhan prosiding dihadapi sejak 2018. Lucu kan? Dia suruh mencabar Gopal Sriram untuk digantikan dan mahu juga membatalkan seluruh prosiding. Dari 2018 prosiding itu mau dibatalkan. Aku tak tahulah kenapa sampai begitu. Hakim Datuk Ahmad Kamal Majsahid menetapkan keputusan ini selepas membenarkan bantahan dibuat Jabatan Peguam Negara sebelum ini. Selain menegaskan tiada keperluan untuk menangani merit permohonan Rosmah itu. Beliau juga memaklumkan pihaknya tiada kuasa untuk memberi kebenaran bagi memulakan prosiding semakan kehakiman. Peguam Kanan Persekutuan mewakili AGC Samsul Bul Hasan ketika dihubungi berita harian online mengesahkan keputusan permohonan itu yang memihak kepada pihaknya, iaitu
mewakili pegawai kanan persekutuan, Peguam Kanan Persekutuan, dan sekaligus beliau mengesahkan bahawa menunjukkan mahkamah menerima hujahan dibuatnya. Keputusan permohonan dimaklumkan menerusi email yang turut disertakan draft penghakiman. Pihak berkaitan diminta berhujah mengenai isu kos dengan hanya membalas email, katanya. Rosmah diwakili Peguam Datuk Akberdin Abdul Kadir serta Datuk Jarjit Singh. Pada 11 Ogos lepas, Samsul berhujah permohonan itu adalah remeh dan menyusahkan, memandangkan sudah terdapat penghakiman yang menyatakan bahawa pelantikan Sri Ram adalah sah. Yang aku hairan, apa yang Rosmah takut sangat dengan Sri Ram ni? Kalau memang tak ada salah, siapapun peguam itu, anda akan terlepas. Kalau memang anda melakukan salah, siapapun peguam itu, memang anda akan tersabit juga kesnya. Kecualilah itu peguam yang anda benar-benar suka dan mungkin berat sebelah. Tapi aku fikir peguam yang ada di Malaysia ini masih terikat oleh etika profesionalisme mereka. Tapi itu pada jangkaan aku. Katanya rayuan terhadap keputusan itu juga ditolak Mahkamah Rayuan dan cubaan mendengar rayuan di Mahkamah Persekutuan gagal. Makna kata, untuk rayuan kes pengguguran Sri Ram ini memang tak akan sampai ke Mahkamah Persekutuan kerana Mahkamah Rayuan telah menolak dan seterusnya Mahkamah Persekutuan juga tidak dapat menerimanya. Permohonan ini juga adalah penyalahgunaan kuasa mahkamah kerana ia mahu mencabar dalam prosiding sivil perkara yang sudah diputuskan dalam prosiding jenayah. Rosmah Mansur, 71 tahun, memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman pada 24 Jun lalu menerusi Tetuan Akberdin dan Ko di Mahkamah Tinggi, Rayuan dan Kuasa-Kuasa Khas dengan menamakan Peguam Negara, Pendakwa Raya Kerajaan Malaysia dan Sri Ram sebagai responden. Sebelum ini, Rosmah memfailkan permohonan sama di Mahkamah Tinggi Jenayah, namun ditolak dan rayuannya terhadap permohonan itu juga ditolak Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Dalam permohonan terkininya, Rosmah memohon deklarasi bahawa pelantikan Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya melalui 3 surat pelantikan fiat masing-masing bertarikh 8 Julai 2020, 11 Mei dan 21 Mei 2021 adalah salah di sisi undang-undang. Beliau memohon pengisytiharan fiat versi pertama yang ditandatangani Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun pada 8 Julai 2020 yang sepatutnya ditandatangani Peguam Negara terdahulu Tan Sri Tommy Thomas pada atau sebelum 15 November 2018. Itu tarikh pendakwaan ke atas pemohon adalah tidak sah di sisi undang-undang. Pemohon memohon deklarasi bahawa fiat versi kedua bertarikh 11 Mei 2021 adalah tidak wujud, memandangkan Thomas dalam bukunya My Story Justice is Wilderness yang diterbitkan pada tahun 2021 menyatakan pelantikan Sri Ram adalah berkaitan dengan 1MDB dan bukannya kes solar. Rosmah memohon deklarasi bahawa pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan itu melalui fiat versi ketiga adalah cacat. Selain itu, Rosmah memohon deklarasi bahawa keseluruhan prosiding pendakwaan dan perbicaraan penuh bagi kes solar yang berlangsung sejak 15 November 2018 sehingga pembelaan menutup kesnya adalah tidak sah dan terbatal. Oleh itu, Rosmah selaku orang kena tuduh yang perlu dilepaskan dan dibebaskan daripada semua pertuduhan dihadapi mengikut Seksyen 16A dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009 dalam kes solar itu. Rosmah dituduh meminta RM 187.5 juta dan 2 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM 6.5 juta daripada pengarah urusan Jepak Holdings Sdn Bhd Saidi Abang Samsudin melalui bekas pembantunya Datuk Rizal Mansur. Ia sebagai ganjaran membantu Jepak Holdings memperoleh projek bernilai 1.25 bilion untuk menyediakan tenaga hibrid solar di
369 sekolah di luar Bandar Sarawak. Itulah dia keputusan Mahkamah Tinggi yang telah dengan sah dan rasminya menolak permohonan Rosmah untuk membatalkan prosiding perbicaraan kes rasuahnya. Dan kita tunggu sama-sama pada hari Kamis ini apakah nasib Rosmah sama seperti Najib bosku. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.